Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-mahmudullahu jalla jalaluh wal musalla alaihi Muhammadun wa aluhu wa ashabu amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi majlis, yang saya kasihi dua tetamu istimewa kita, Puan Aisyah dan juga Puan Nabi. Yang saya hormati rakan saya Ustaz Yohanis Ahmad, Ketua Pemuda PAS Jerantut, merangkap ahli perhubungan PAS Negeri Pahang, Puan Hasnah, Ketua Muslimat PAS Jerantut, pimpinan PAS Muslimin dan Muslimat yang kesemuanya saya kasihi dan dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya tuan-tuan, kita berada dalam tekanan hidup. Bila dah tertekan sangat jiwa kita, sebab itulah tuan-tuan, bila dah tertekan sangat jiwa kita dan kita sendiri sebagai anggota PAS, dalam pimpinan PAS sendiri sebenarnya tension, tekan jiwa, tertekan jiwa kita. Pasal apa tuan-tuan? Orang panggil kita ni dah habis gas lah. Duk tunggu pilihan raya tak menjadi-jadi. Pimpinan pusat yang selalu pergi berkunjung ke kedai saya tu di Gombak, dia kata lembik dah kita, dia kata. Sebab dia ingat ke bulan 6 baru ini kita pilihan raya. Lepas tu habis cerita tu tuan-tuan, bulan 7 tu sebenarnya saya difahamkan, pimpinan memaklumkan pada saya, bulan 7 itu SPR dah sewa helikopter nak pilihan raya ni bulan ni, sebelum Ramadan. Tetapi tuan-tuan, berlaku kes yang besar di Sabah. Najib terpaksa tinggal majlis bersama Agong, terus pergi ke Sabah kerana kekecohan berlaku di Sabah. Tak jadi bulan 7. Maka kita duk tunggu pula katanya bulan 9. Jadi tension punya cerita ni lah tuan-tuan, PAS Jerantut panggil selebriti kita ni, supaya tuan-tuan dengar suara dia ni rasa hilang masalah sekejap. Bila dah dengar suara dia bercerita dan berceloteh, yang insyaAllah akan diakhiri dengan Kak Aisyah kita. Tuan-tuan, sebelum saya bercakap lebih kurang 5 minit saja, saya diamanahkan untuk melancarkan kutipan derma, yang mana tak beli kupon, kita harap dia bagilah sumbangan untuk kita menghadapi pilihan raya. Jadi saya persilakan jentera pemuda kita untuk membuat kutipan derma. Bagi RM10 ke RM50 pun tak ada masalah. Jadi saya persilakan. Yang kedua, kutip terus, saya nak buat pengumuman saja. Yang kedua tuan-tuan, pada lusa ni, hari Isnin, kita akan adakan zikir munajat perdana, doa perdana bersama Tuan Guru Haji Mak Baki. Di sini hari Isnin. Kita mulakan pada waktu maghrib dengan berbuka puasa bersama-sama. Dan kita tumbangkan sate ekor lembu. Kebal kebal. Jadi kita harap tuan-tuan marilah pakat makan pada malam tersebut, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya nak ambil masa lebih kurang 5 minit saja untuk tunjuk kepada tuan-tuan apa yang kita nak tawarkan kepada tuan-tuan kalau sekiranya kita memerintah Malaysia. Okey. Nombor 1 tuan-tuan yang kita akan tawarkan kepada tuan-tuan bila kita perintah Malaysia ialah terus dalam masa 24 jam harga minyak akan diturunkan. Jadi kita sentiasa nak ulang kepada tuan-tuan apa yang kita nak buat kalau kita perintah Malaysia. Dalam masa 24 jam tuan-tuan, harga minyak akan diturunkan. Tujuannya tuan-tuan, bila turun harga minyak, garanti biasanya barang tak naik. Kalau barang tak turun, okey, asalkan jangan naik saja. Baik, nombor 2. Dalam masa 100 hari,
gaji kaki tangan kerajaan akan dinaikkan. Dan kita dahulukan cikgu dulu. Cikgu ni tuan-tuan, kita terus angkat gaji dia sebanyak 500. Baik, orang tanya saya, kenapa cikgu kita terus naik? Kaki tangan kerajaan yang lain kita tak terus naik. Kita tak sebut 500 ke 300 ke, tak sebut. Sebab tuan-tuan, saya dulu pernah bekerja sebagai cikgu. Cikgu ni tuan-tuan, kenaikan gaji dia kadang-kadang 10 tahun tak naik-naik lagi. Dia panggil apa dia? Kalau sekarang dipanggil DG 41 nak naik 44 tu 10 tahun tak naik-naik lagi. Tetapi kalau kerja pegawai biasa 3-4 tahun dia sudah naik kepada 44. Jadi saya tak nak cerita panjang yang itu. Baik. Seterusnya tuan-tuan, ya, seterusnya. Dalam masa 100 hari kita akan tempatkan anak-anak muda generasi kedua dan ketiga di tanah Felda Plantation. Dan yang ini tuan-tuan untuk negeri Pahang. Untuk negeri Pahang, ya. Saya tak tulis untuk negeri Pahang. Sebab yang ini untuk seluruh Malaysia. Anak-anak muda generasi kedua dan ketiga kita akan letak dia di Felda Plantation. Tetapi untuk negeri Pahang tuan-tuan, kita juga akan tempatkan anak-anak muda yang duduk di kampung, yang bukan anak peneroka, dan juga bekas-bekas tentera, kita akan letakkan di Felda Plantation. Pasal apa? Felda Plantation tuan-tuan di negeri Pahang ni luas. Sebab itu pimpinan pusat kata untuk Pahang kita longgarkan. Anak-anak kampung pun kita bagi juga dia duduk di Felda Plantation. Okey, next. Yang ketiga, keempat, mengkaji semula kadar perahan grade serta kos sebenar hutang tanam semula yang dilalui oleh peneroka-peneroka. Ini saya tak nak ulas, hanya peneroka saja tahu bahasa ini. Okey, next. Yang ini tuan-tuan paling penting. Kakak-kakak semua makcik-makcik, ada anak, ada cucu. Kalau kita Perintah Malaysia, kita akan hapuskan pinjaman, ganti dengan beasiswa. Artinya, anak-anak cucu kita, saudara mara kita, bila pergi belajar Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan dan Universiti apa sekalipun, dia tak ada serabut dah fikir tentang hutang. Tak ada. Yang dia fikir apa dia? Nak belajar. Bila habis belajar, dia berkhidmat dengan kerajaan. Itu saja. Pasal apa? Sebab kita bagi beasiswa kepada mereka. Yang keseterusnya, yang ini tuan-tuan, lagilah saya rasa tuan-tuan kena bagi sokongan kepada kita. Di mana kita akan menyediakan lot-lot rumah untuk rakyat Pahang yang layak, khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda yang tak ada tanah tuan-tuan, yang duduk kata orang sama dengan mak ayah dia di kampung di satu tanah seluas 2-3 ekar, kita akan tempatkan dia di tanah-tanah lot. Dia bayarlah premium. Kita akan bagi dia tanah lot. Ya? Baik. Yang keseterusnya, kita akan semak permohonan tanah yang diterokai oleh rakyat serta meluluskan jika wajar. Maksudnya apa dia? Tanah haram. Ya? Ada tengah-tengah tempat dia teroka 3 ekar. Kita akan bagi pada dia kalau sekiranya wajar. Ya, maksud wajarnya apa dia? Kerajaan negeri tak nak guna tanah tersebut. Baik. Seterusnya tuan-tuan, menyegerakan pembinaan jalan raya yang baru, Jerantut Benta dan juga jalan Ulu Tembeling. Ya. Yang ini tuan-tuan, sebenarnya jalan Jerantut Benta ni peruntukan sudah ada. Najib ambil duit itu dia bawa pergi ke Pekan, Kuantan. Dia bina jalan raya di sana. Itu cerita dia menyebabkan daripada Jerantut ke Benta tuan-tuan, sampai sekarang ini kita tak boleh buat jalan baru. Yang dia buatnya apa dia? Dia repair, habis 14 juta. Baik. Jadi tuan-tuan, itu sebahagian. Yang lain-lain banyak lagi yang kita akan beritahu bila bubar parlimen, kita akan beritahu apa yang kita nak bagi pada tuan-tuan. Termasuk untuk wanita. Bersalin saja, satu orang anak kita akan bagi RM100. Wanita. Sama dengan yang dibuat di negeri Selangor.
Ya. Yang ini kita akan cerita bila bubar parlimen. Akhir sekali tuan-tuan, kita hanya mampu menyediakan tawaran, tetapi tangan anda lah, tangan tuan-tuan lah sebenarnya yang menentukan. Kita hanya boleh cerita ini yang kita nak buat. Tapi tuan-tuan, sebenarnya bukan kita yang menentukan, tapi tuan-tuan yang menentukan. Jadi tuan-tuan, kita daripada PAS, PKR dan DAP ni nak minta 5 tahun je bagi peluang pada kita. Setelah tuan-tuan bagi peluang pada BN 54 tahun memerintah. Jadi kita minta 5 tahun dan tengok tuan-tuan apa yang akan kita buat sekiranya kita menang dalam pilihan raya nanti. Jadi saya rasa tuan-tuan itu saja yang saya nak sampaikan pada malam ini, sesuai dengan pertemuan kita yang saya rasa ramai daripada kalangan UMNO yang datang. Jadi kita harap mereka pun memberi sokongan kepada kita. Dan saya nak maklumkan tuan-tuan, Jerantut adalah merupakan parlimen yang UMNO bagi tumpuan habis-habisan. Sebab itulah tuan-tuan, durian runtuh peringkat kebangsaan pun dilancarkan di Jerantut. Peringkat nasional diisytiharkan di Jerantut. Dan saya difahamkan hari Jumaat ini, Najib akan datang sekali lagi ke Jerantut di Padang Piur. Sebab dalam ranking UMNO di Malaysia ini, Jerantut adalah merupakan parlimen nombor 1 yang akan tumbang ke tangan Pakatan Rakyat. Bila tumbang, dia rasa tumbang, nombor 1 yang akan tumbang. Nombor 2 Kuala Kangsar. Bila dia letak nombor 1 tuan-tuan, bukan bermakna kita boleh senang lendang. Maksud dia, bila dia letak nombor 1, maka dia akan serang habis-habisan Jerantut. Sebab itulah penubuhan perkasa peringkat negeri Pahang pun dibuat di Jerantut juga. Jadi tuan-tuan, kita mungkin tewas sekiranya kita berdiam diri. Dia serang habis-habisan, kita pula berdiam diri. Jadi tuan-tuan, saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Kak Aisyah dan juga Abby yang sudi datang ke Jerantut. Dan saya difahamkan Abby pun mungkin akan menyerahkan borang permohonan sebagai ahli PAS. Sebab saya dimaklumkan tadi dalam telefon berbual dengan Datuk Tuan, apabila dia tak boleh datang, dia kata Abby akan menyerahkan borang permohonan sebagai ahli PAS kepada Tok Guru direct pada minggu depan katanya. Jadi itu maknanya kita harap kemasukan artis yang beramai-ramai ini ke dalam PAS boleh membantu kita. Dan kita harap itulah sebenarnya yang kalau Abby cerita tadi, benda-benda yang boleh menebus dosa dia. Dosa-dosa yang lalu-lalu. Dan saya teringat kepada Rabi'atul Adawiyah. Kenapa Rabi'atul Adawiyah ni nama dia Rabi'atul Adawiyah? Sebabnya dia adalah anak yang keempat. Ayah dia fikir, ayah dia sebenarnya berdoa kepada Allah, minta lepas anak ketiga ni anak lelaki. Tiba-tiba keluar anak perempuan, jadi dia lemah semangat. Jadi dia pun tak prepare dengan nama apa benda, dia tak ada prepare, tak ada bersedia dengan nama. Akhir sekali oleh kerana dia tak bersedia, maka dia pun bincanglah dengan 2, 3, 4 orang dengan mak dia, apa dia dengan mak dia, dengan isteri dia, dengan anak-anak dia yang dah lahir tu 3 orang, nak bagi nama apa budak ni. Jadi oleh kerana tak happy, tak gembira dengan kelahiran Rabi'atul Adawiyah ni, akhir sekali keluar perkataan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah itu maknanya apa dia? 4. Anak yang keempat. Dan dia adalah penyanyi asal dia. Tapi akhirnya tuan-tuan, dibuka pintu oleh Allah Ta'ala. Akhirnya dia menjadi ahli sufi. Ahli sufi. Sampai nama dia kalau buka kitab tasawuf, ada di dalam kitab tasawuf. Itu kehebatan Rabi'atul Adawiyah. Satu ketika pencuri masuk nak mari ambil barang-barang rumah dia. Oleh kerana dia ahli sufi, tak dapat benda daripada rumah dia. Kebetulan dia tengah tahajud. Bila dia tengah tahajud tuan-tuan, dia tahu ada orang masuk rumah dia. Maka dia pun perlahan-lahan pergi tengok ada betul orang curi. Maka dia pun panggil, dia kata, wahai lelaki datang sini. Saya tak ada apa nak bagi pada kamu. Cuma dia kata, ambillah air dalam kendi ini, gunakan untuk ambil air sembahyang,
lepas tu sembahyanglah sunat 2 rakaat, lepas tu kau nak pergilah. Tapi tuan-tuan, akhirnya lelaki yang dia suruh begitu tuan-tuan, akhirnya menjadi manusia yang baik. Dan saya teringat kepada kes Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini tuan-tuan, dia adalah satu orang ketua perompak. Satu hari dia buat satu rompakan, pedagang balik. Balik daripada berdagang, maka dia pun geng-geng dia serang. Dia sebagai ketua duduk di atas bukit sikit. Dia tengok anak-anak buah dia pergi serang, rampas harta barang-barang dagangan. Ada satu orang tuan-tuan, dia tengok satu orang lelaki yang duduk terpacak di atas bukit. Maka lelaki ni, dia ketua sebenarnya rombongan kepada pedagang. Dia pun pergilah jumpa lelaki ni, dia kata, "Tuan, tolong tengok di depan sana," dia kata, "barang-barang geng kami, ahli perniagaan semuanya dirompak. Jadi apa yang ada pada saya ni mintalah tuan jaga." Baik, pasal apa lelaki itu tuan-tuan? Dia pergi serah kepada Fudail bin Iyad. Sebab dia tengok muka Fudail bin Iyad, muka orang baik. Muka orang baik. Dan Fudail bin Iyad mengikut sejarah dia, walaupun dia ketua perompak, tapi sembahyang dan puasa dia tak tinggal. Jadi jernih, ada jernih air muka dia. Maka kawan ni pun pergi serah ke dia. Bila serah ke dia harta, maka dia pula terfikir. Dia kata, sejahat-jahat aku, ada lagi orang yang percaya pada aku. Maka bermula daripada itulah tuan-tuan, dia pun panggil geng-geng dia kata, mulai hari ini, aku meletakkan jawatan sebagai ketua perompak. Dan aku ingin bertaubat kepada Allah. Akhir sekali tuan-tuan, dia bertaubat kepada Allah. Tetapi, dan setelah itu dia minta maaf kepada semua orang-orang yang dirompak barangnya itu. Cuma ada satu orang Yahudi, dia kata, "Saya tak akan maafkan kamu. Kecuali kamu tunaikan 2 perkara. Nombor 1, Yahudi kata apa dia? Nombor 1, engkau kena alihkan bukit itu ke lain." Maka dia pun tuan-tuan, dia kata, "Saya setuju." Oleh kerana dia nak tunjuk, dia nak bertaubat ini, dia kata, "Saya setuju." Maka dia pun berdoa kepada Allah, sembahyang hajat dan berdoa. Tengok-tengok tuan-tuan, angin datang, tiup padang pasir yang berbukit itu, akhir sekali bukit itu hilang. Nombor 2, dia kata, dia gumpal-gumpal tanah, isi masuk dalam guni. Dia kata, nombor 2, engkau kena tukar tanah ini yang ada dalam guni kepada emas. Fudail bin Iyad boleh setuju. Maka dia kata, tak apa. Dia pun sembahyang sunat hajat, berdoa. Lepas tu tuan-tuan, orang tu buka tengok-tengok, betul ada emas dalam guni. Maka bila berlaku begitu, Yahudi tu kata, dia kata, "Demi Allah, sebenarnya aku Yahudi, tetapi aku membaca kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat menyatakan siapa saja yang bertaubat kepada Allah, kalau dia jahat dan dia bertaubat, maka dalam kitab Taurat menyatakan mesti dia boleh mengalihkan bukit dengan izin Allah. Dan apa yang ada di dalam guni, tanah pun boleh ditukar kepada emas. Maka sekarang ini aku bersaksi di hadapan engkau dan di hadapan Allah, aku juga masuk Islam." Dan dia terus masuk Islam, si Yahudi itu. Jadi tuan-tuan, saya nak ceritanya, rahmat Tuhan ini besar, luas dan banyak. Lebih besar daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jadi masalah artis nak masuk, kata orang nak kembali kepada jalan Allah, nak bersama dengan PAS, sebenarnya itulah caranya jalan untuk kita menebus segala dosa-dosa yang lalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Jadi saya rasa tuan-tuan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya minta tuan-tuan tolong ingat tawaran daripada Pakatan Rakyat tadi. Supaya tuan-tuan, bila mari pilihan raya, bila masa sekalipun, tuan-tuan tetap membangkang PAS ataupun PKR ataupun DAP. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.